Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Zaini. Jadi saya sebagai seorang pelajar muamalat daripada Universiti Utara Malaysia, saya akan bercerita tentang beberapa perkara berkaitan dengan sistem keuangan dalam Islam. Jadi korang nak tahu apa itu sistem keuangan Islam? So, stay tuned. Sebelum saya masuk kepada apakah itu sistem keuangan Islam, jadi eloklah dahulu saya memperkenalkan sistem keuangan. Menurut Kamus Dewan, sistem keuangan ni adalah sebagai alat pertukaran yang mana mempunyai nilai atau harga yang sah dan diakui dan digunakan oleh semua masyarakat. Yang kedua pula berkaitan dengan kiasan kepada gaji, kekayaan, upah ataupun pendapatan. Menurut Ensiklopedia Mons memberikan makna keuangan ni adalah satu teori dan amalan kredit keuangan, perbankan dan koperasi operasi promosi, merangkumi wang, kredit, perbankan, security, spekulasi, pertukaran asing dan sebagainya. Okey, dari apa yang telah dijelaskan berkaitan dengan sistem keuangan, korang mesti dah boleh agakkan apakah yang dimaksudkan dengan sistem keuangan Islam. Jadi bagi mereka yang tidak tahu apakah itu sistem keuangan Islam ni bermaksud sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip berasaskan Islam. Sistem keuangan Islam ni sangat berkait rapat dengan sistem ekonomi Islam dalam menentukan unit lebihan ataupun unit kurangan. Menurut Muhammad Daud Bakar, beliau memberitahu bahawa sistem keuangan Islam ni berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Jadi korang dah tahu kan apa itu sistem keuangan Islam? Korang tahu tak, dekat Malaysia ni banyak produk keuangan yang Islam yang digunakan oleh bank-bank Malaysia. Nak tahu apakah itu? Jom kita tengok. Produk keuangan Islam yang seterusnya adalah Bai'un Inah. Apa yang dimaksudkan dengan Bai'un Inah ini adalah suatu kontrak atau akad dalam melibatkan urus niaga, penjualan dan pembelian aset antara penjual dan pembeli. Sebagai contoh, apabila seseorang itu dalam keadaan terdesak dan sangat-sangat memerlukan wang, dia akan datang kepada orang yang mempunyai lebihan wang. Jadi pihak pengutang ni dia berasa jika dia memberikan pinjaman tersebut tak ada keuntungan yang diperolehi, tetapi dia menyedari bahawa jika dia berbuat demikian itu adalah berkait rapat dengan riba yang diharamkan oleh Islam. Jadi sebab itulah pihak pengutang ni dia akan menjual aset dia kepada pihak penghutang ni dalam bayaran tertangguh atau secara ansuran, dan kemudian membeli balik aset tersebut daripada penghutang dengan secara tunai dengan nilai yang lebih rendah daripada yang diletakkan harga asal sebelumnya. Kebiasaannya kontrak ini digunakan dalam pembiayaan peribadi. Dia merangkumi dua konsep, iaitu di antara bank dengan pelanggan, yang mana bank ni akan jual aset kepada pelanggan dengan bayaran tangguhan. Konsep kedua pula adalah pembelian aset semula dari bank dengan secara tunai. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan kerana gila. Yang demikian itu mereka berkata bahawa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Imam Syafi'i juga telah menghuraikan tentang keharusan Bai'ul Inah dalam kitabnya Al-Seperti yang berikut.
Apabila seseorang telah menjual sesuatu barang dalam sesuatu tempoh dan pembeli telah menerimanya, maka tidaklah menjadi kesalahan jika dia membelinya semula daripada orang yang telah membeli barang tersebut daripadanya dengan harga yang kurang. Yang pertama, dua akad jual beli yang jelas dan berasingan iaitu akad pembelian dan akad penjualan. Tiada syarat pembelian aset dalam akad. Ketiga, waktu berlaku akad adalah berbeza. 4. Turutan akad yang sempurna. Akad jual beli pertama hendaklah diselesaikan terlebih dahulu sebelum akad kedua dijalankan. Kelima, pemindahan akad hak milik aset berlaku serta penguasaan terhadap aset itu wujud. Perbezaan antara sistem kewangan Islam dan sistem kewangan konvensional.